Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah wa la isti'anata illa bih. والحمد لله ولا ثناء إلا عليه والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين ومسك الختام لسائر الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنقول اللهم أجرنا من النار ونقول اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى واقدر لنا ولهذه الأمة المحمدية الخيرة الخير حيث كان وأينما كانوا فإنك تقدر ونحن لا نقدر وإنك على كل شيء قدير فأنت تعلم ونحن لا نعلم وإنك أنت علام الغيوب. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا وإذا أساءوا استغفروا. بشرنا بإحسانك في الدنيا رؤيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ووف لنا بجودك يوم القيامة لقيا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا بعفوك يوم النشور شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا جميعا وللحاضرين والغائبين من صالح أمتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم يا ربنا صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد واغشه اللهم بنورك كما غشيته سحابة تجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاذه من كل سوء. اللهم فرج كربنا كما وعدت أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وعلى آله وصحبه آمين اللهم آمين يا كريم. Yang saya kasihi, yang berbahagia cikgu, seluruh ahli jawatan kuasa dan pegawai masjid, termasuk yang Datuk Imam, mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diberkati sepanjang kehidupan yang masih lagi berbaki sampai kepada ajal yang telah ditentukan oleh Allah. Allahu a'lamu bihadza, hanya Allah Subhanahu wa taala yang sebenar mengetahui tentang bilakah tempoh dan ajal yang telah ditentukan oleh Allah. Setakat waktu dan saat ini kita masih lagi diberikan peluang untuk hidup di atas muka dunia, dan terlebih istimewa dengan petunjuk daripada Allah, dengan taufik, kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan untuk kita melakukan amal taat. Lagi juga istimewa diberikan kesempatan untuk menjadi tetamu-tetamu Allah yang bertamu datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan satu niat, mudah-mudahan mengikhlaskan pengabdian diri kita kepada Allah. Semoga semua itu merupakan sebahagian daripada kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia, dan balasan yang berlipat kali ganda disediakan oleh Allah seperti mana yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Maka kita bermohon kepada Allah dengan kurniaan Allah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, mudah-mudahan perjalanan hidup kita di atas muka dunia ini tidak tersisih daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa berada di atas jalan petunjuknya, diberikan kekuatan untuk istiqamah melaksanakan segala titah perintahnya, dengan rahmat dan kurniaannya terhindar daripada segala bahaya dan kecelaan serta kecelakaan, termasuklah melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah, kerana melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebahagian daripada kecelaan dan kecelakaan yang menyebabkan nanti menyesal masa depan akhirat saat semua kita akan dikembalikan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, mudah-mudahan kita pada hari ini tersenarai daripada kalangan hamba-hamba Allah yang disebutkan oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, dalam sebuah hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam
At-Tabarani rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima ma'nah man tawadda'a fi baitihi fa ahsana al-wudu' thumma ata al-masjida fa huwa zairullah fa haqqun 'ala al-mazuri an yukrima zairah, atau kama qala alaihi salatu wasalam. Yang bermaksud man tawadda'a fi baitihi, sesiapa yang berwuduk di rumahnya, fa ahsana al-wudu', dan memperelokkan wuduknya. Kerana wuduk ini dia bukan hanya dituntut untuk kita menyempurnakan yang rukun dan fardu semata-mata, tetapi dianjurkan walaupun ianya tidaklah sampai kepada fardu, yang fardu itu sampai kepada had yang perlu untuk kita basuh dengan sempurna, tapi lebih daripada itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk kita supaya jangan meninggalkan sunnah. Termasuk daripada sunnah yang diamalkan iaitu kita melebihkan basuhan pada anggota wuduk kita, iaitu melebihkan kawasan basuhan tangan yang sepatutnya dari segi hukumnya sampai ke siku, maka dibasuh sehingga lebih daripada kawasan siku, muka dibasuh lebih daripada kawasan muka, begitu kaki dibasuh lebih daripada buku lali naik ke atas dan sebagainya. Ini sebahagian daripada apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ghurran muhajjalin, yang nantinya Allah Ta'ala gantikan dengan cahaya ketika mana berhimpunnya seluruh umat manusia. Di antara tanda-tanda yang menjadikan baginda Nabi SAW kenal kita adalah cahaya yang berada pada muka, cahaya yang ada pada muka dan juga pada anggota wudu, min atharil wudu, kesan daripada wudu yang kita sempurnakan di dunia. Jadi Nabi bersabda dalam hadis yang kita bacakan tadi, man tawadda'a fi baitih, sesiapa yang berwuduk di rumahnya, fa ahsanal wudu', serta menyempurnakan, memperelokkan wuduknya. Bukanlah makna tak boleh berwuduk di masjid, tidak jadi masalah, tetapi orang yang berwuduk di rumah itu tanda komitmen dan istiqamah dia, tanda kesungguhan dia. Sedari awal dia sudah bersiap sedia dengan berwuduk untuk datang ke masjid. Hadis ini tidaklah menjadi dalil larangan kita berwuduk di masjid, tidak. Boleh saja, harus untuk kita berwuduk di masjid. Tempat wuduk kita pun cantik, ada yang ada kolah, ada pipe dan sebagainya, tak ada masalah. Yang pentingnya berwuduk dengan cara yang betul, yang rukun dan fardu itu disempurnakan, yang sunat itu jangan ditinggalkan. Maka dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam menyatakan, man tawadda'a fi baitihi fa ahsana al-wudu'a, sesiapa yang berwuduk di rumahnya dan menyempurnakan, memperelokkan wuduknya, thumma atal masjidah, kemudian dia datang ke masjid, fahuwa zairullah, maka dia merupakan tetamu Allah, fa haqqun 'alal mazuri an yukrima zairah, maka menjadi hak ke atas tuan rumah itu untuk memuliakan tetamunya. Ini kita panggil bahasa contoh atau bahasa kiasan lah. Bukanlah makna Allah Subhanahu wa ta'ala mesti menghormati kita atau memuliakan kita, tidak. Allah itu Tuhan, tidak ada kemestian yang terikat pada kedudukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah, Nabi nak menggambarkan betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam contoh perumpamaan yang mudah kita faham. Bila kita menjadi tetamu, kita datang ke rumah seseorang, rumah adik-beradik kita ke, rumah kawan sahabat rakan kita ke, bila kita hadir, maka mestilah tuan rumah itu akan memuliakan tetamunya, dan hak tetamu itu mesti dimuliakan. Sekurang-kurangnya 3 hari, salasatu ayyam, diberikan keistimewaan, makannya istimewa, tempat tidur istimewa selama 3 hari. Itu adab dalam Islam. Jadi kalau begitu amalan dan adab kita sesama manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala nak bagi tahu kepada kita, Allah lebih daripada itu akan memuliakan tetamu-tetamunya. Kalau kita sesama manusia, kita hadir ke rumah seseorang menjadi tetamu, sebagai tetamu, maka diberikan keistimewaan. Maka dalam hadis tadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam menyatakan, orang yang berwuduk di rumahnya, memperelokkan wuduknya, datang ke masjid, fahuwa zairullah, maka dia adalah tetamu Allah. Fa haqqun 'alal mazuri an yukrima zairah, maka menjadi hak tuan rumah yang menerima tetamu itu untuk, atau menjadi hak tetamu untuk dimuliakan oleh tuan rumah yang tetamu datang bertamu di rumahnya. Ini satu kelebihan. Maka kalau dalam tajuk tadi saya diminta untuk bercakap tentang bagaimana sombongnya orang yang tidak datang ke masjid, dan apakah kerugian mereka yang sombong tidak datang ke masjid, kita nak cerita tentang kelebihan, maka ambil fahamlah, kalau begini besar kelebihannya, sangat rugilah
orang yang tidak datang ke masjid. Kalau kita menjadi tetamu istimewa di raja contohnya, itu merupakan satu perkara yang sangat istimewa. Lepas kita habis bertamu pun tak sudah kita cerita, kita tangkap gambar, gantung di dinding, kita pernah hadir pada tarikh sekian, pada hari sekian di istana, dilayan sebagai tetamu di raja yang istimewa, diberikan layanan yang VVIP dan sebagainya. Itu di dunia. Tidakkah kita merasa istimewa untuk menjadi tetamu Allah? Ya, kehadiran kita tidak dipalu dengan kompang. Kehadiran kita itu tidak ada penyambut tetamu yang ada di pintu masjid. Tetapi ketahuilah, para malaikat mencatat kebaikan setiap langkahan kaki kita datang ke masjid itu, akan digugurkan satu dosa dan diangkatkan satu darjat, ataupun diberikan satu kebaikan, digugurkan satu kejahatan ataupun satu dosa. Tidakkah itu keistimewaan yang sangat hebat, yang tidak boleh diberikan oleh mana-mana manusia? Didoakan oleh para malaikatillah, disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, masuk ke masjid sebagai tetamu Allah. Dan tetamu itu diperakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri yang menyatakan orang yang datang ke masjid ini zairullah, itu merupakan tetamu Allah, tetamu rumah Allah yang akan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup dengan nama itu pun sudah satu kemuliaan. Belum lagi kita berbicara tentang ganjaran pahala. Diberikan nama, diletakkan nama sebagai zairullah, sebagai tetamu Allah, tetamu rumah Allah Subhanahu wa taala. Kerana masjid ini merupakan baitun min buyutillah fil ard, merupakan rumah-rumah Allah. Makna rumah Allah bukanlah Allah Ta'ala dalam masjid, tidak, tetapi tempat curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tempat manusia rukuk dan sujud kepada Allah, manusia melakukan pengabdian diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap tempat yang kita duduk dalam lantai dan inci masjid ini pernah menjadi tempat sujud dan tempat berdiri mereka yang mengabdikan diri kepada Allah, mendirikan solat. Tidakkah itu satu kemuliaan? Maka sebab itu orang yang melihat akan keistimewaan dan kehebatan, kebesaran ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala sediakan di masjid, walaupun terpaksa merangkak, dia akan datang ke masjid. Tidak akan pernah selesa untuk dia solat di rumah apabila dilaungkan azan hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kalau sungguh hatinya melihat akan betapa besarnya ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seperti mana yang kita sebut berkali-kali, oleh kerana manusia ini kerap kalinya memandang dunia dengan penuh halaba, cinta hatinya itu mabuk dan jatuh cinta kepada dunia, menyebabkan dia tidak nampak akan kelebihan akhirat. Ini antara musibah yang menimpa hati. Apabila menempatkan dunia dalam hati, akhirat akan pergi meninggalkan kita. Iza sakanatid dunya al-qalb irtahatil akhirah. Bila dunia menempati hati kita, maka akhirat akan pergi meninggalkan kita. Bukanlah makna tidak boleh kita ambil dunia. Dunia Allah suruh kita cari kelebihan yang Allah Ta'ala sediakan. Allah buat dunia untuk kita makmurkan. Tetapi yang kita maksudkan di sini, jangan sampai atas nama memakmurkan dunia sehingga kita tidak ada waktu dengan Allah untuk jejakkan kaki hadir sebagai tetamu Allah, rukuk dan sujud kepada secara berjamaah pun kita tak sempat. Itu merupakan kerugian yang sangat besar. Bukanlah ucapan saya ini berarti saya menyindir ataupun saya perli kepada sahabat-sahabat dan kawan-kawan rakan kita yang berada di luar yang tidak hadir solat Jumaat ataupun solat berjamaah. Bukan tugas kita untuk kita sindir dan perli menghina ataupun buruk sangka, tidak lebih daripada sekadar memberikan peringatan kepada diri yang bercakap dan kepada semua bahawasanya keuntungan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan itu berlipat kali ganda. Kita faham setiap orang ada kesibukannya yang tersendiri. Kita tak tahu, kerja kita tak sama. Kita tak boleh kata saja penyegan tak mau main, bukan tak boleh main. Kita tak ukap perkara macam tu kerana kita tak tahu bagaimana keadaan seseorang. Barangkali ada sesuatu yang menghalangnya, Allahu a'lam. Tapi kita nak cerita, rebutlah selama ada peluang. Kita masih lagi boleh melangkahkan kaki ke masjid. Kita boleh menjadi tetamu Allah ketika mana nyawa masih lagi ataupun roh masih lagi berada dalam tubuh kita. Sendi-sendi kita masih lagi dilembutkan oleh Allah. Boleh kita lekuk untuk kita rukuk, boleh kita duduk untuk kita sujud. Tangan dan jari kita, lengan kita, siku kita masih lagi boleh dilenturkan untuk kita rukuk, untuk kita mengangkat tangan. Lidah kita masih lagi fasih untuk mengucapkan Allahu Akbar. Mata kita masih lagi boleh melihat tempat sujud. Telinga kita masih lagi boleh mendengar bacaan Al-Quran yang kita baca dalam solat.
Masih lagi boleh kita berdoa kepada Allah dengan mengangkat dua belah tangan. Masih lagi boleh berjalan walaupun kadang-kadang sudah lutut tidak sekemas ketika mana dunia masa muda dulu. Walaupun duduk lama sudah terasa sedikit lenguh pada pinggangnya, tetapi masih lagi berpeluang untuk rukuk dan sujud pada Allah. Berapa ramai daripada manusia yang telah pun meninggal dunia dalam kubur itu menyesal dan rindu kalau boleh ingin kembali bangkit daripada kubur, keluar daripada kuburnya, berjanji pada Allah untuk lakukan amal saleh. Semua itu adalah perkara hanya angan-angan mereka, tidak akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sudah berada di alam barzakh. Barzakh makna yang menghalang kehidupan, yang memisahkan kehidupan dunia dan juga alam akhirat. Mereka sudah berada pada salah satu fasa daripada negeri akhirat untuk menuju ke alam ataupun menuju ke mahsyar nantinya bila dibangkitkan. Dan kubur itu sangat menggerunkan. Sebab itu orang yang dalam kubur, kalau dia menghadapi azab siksa Allah Subhanahu wa taala dalam kubur, maka keadaan lepas dia bangkit nanti lebih dahsyat. Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kubur itu merupakan singgahan pertama alam akhirat. Siapa-siapa faman naja minhu fama ba'dahu aisar. Siapa-siapa yang selamat ketika dalam kubur, maka selepas dibangkitkan nanti urusannya akan lebih mudah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu a'sar. Fama ba'dahu a'sar. Siapa-siapa yang dia tidak terlepas daripada azab siksa kubur, maka keadaan bila dibangkitkan nanti dihimpunkan di mahsyar bakal menghadapi keadaan yang lebih sukar dan juga lebih menggerunkan. Wal iyadu billah min dzalik. Allahumma sallim sallim. Kita minta doa mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada azab kubur, selamatkan kita daripada azab jahannam, azab neraka jahannam. Maka selama kita hidup, ambillah peluang ini. Ambillah peluang, walaupun pahala tu tak nampak pada mata, tetapi iman yang bertapak dalam hati meyakini Allah tidak pernah mungkir janji. Kalau Allah mungkir janji, kita tak hidup pada hari ini. Kalau Allah mungkir janji, Allah janji nak bagi nyawa, nak bagi roh pada kita, kun Allah Ta'ala terlupa ataupun Allah Ta'ala tak bagi, maka kelupuk kita, mangkit-mangkit tak boleh menyawa atas kaki, contohnya tak boleh bernafas, jenuh kelupuk kita atas kaki. Tetapi tidak, bahkan kadang-kadang orang yang tak sembahyang subuh pun Allah Subhanahu wa taala berikan kesihatan kepada dia, masih lagi boleh meneruskan kehidupan. Allah tak mungkir janji pada ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala janji. Kalau kehidupan dunia ni Allah Ta'ala tak mungkir, takkan Allah tipu kita tentang akhirat, tentang ganjaran pahala kebaikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat, apa yang kita lakukan di atas muka dunia ini tidak hanya terhenti di dunia. Apa yang kita lakukan, ma qaddamna min amalin, apa yang kita lakukan daripada amal kathira, ada yang daripada perbuatan taat, ada yang daripada maksiat, na'udzubillah, maka segala-galanya dicatat, kemas oleh para malaikat yang ditugaskan oleh Allah, nantinya akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan bahawasan inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ayat yang kita baca selalu dalam surah Yasin, bahkan barangkali semalam pun kita baca surah Yasin. Allah menyatakan sesungguhnya kamilah, inna nahnu nuhyil mauta, kamilah yang menghidupkan orang mati. Makhluk Allah yang dimatikan, yang menghidupkan ialah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah lakukan bila kita dihidupkan akan dihitung amalan kita, apa yang kita lakukan di dunia. Nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Allah Taala catat, yang Allah perintahkan malaikat mencatat segala apa yang telah dikerjakan atas muka dunia, sama ada baik ataupun buruk. Wa atharahum, dan kesan yang kita tinggalkan, bekas yang kita tinggalkan. Kalau yang kita tinggal itu bekas kebaikan, maka tidak akan disia-siakan oleh Allah dengan ganjaran kebaikan. Tapi kalau yang kita tinggal itu bekas kejahatan, maka juga tidak terkecuali daripada nilaian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buat baik, kita ajak orang buat baik, kita mati, orang teruskan kebaikan kita, maka berjalan jariah pahala kita itu. Kalau kita ajak dan anjur orang buat jahat, derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mati, kita dah tak boleh buat maksiat, tetapi maksiat kita masih lagi diteruskan oleh generasi selepas kita dengan apa yang kita tinggal dan kita ajarkan, maka itu juga akan menjadi jariah, itu dosa yang akan berjalan walaupun kita sudah mati. Wal'iyadu billah. Termasuk juga katanya para ulama yang dikatakan athar itu adalah bekas mereka yang berjalan, tapak kaki mereka yang berjalan ke masjid. Seperti mana warid dalam hadis kisah Bani Salamah, ketika mana dibinanya Masjidun Nabawi, maka kawasan sekitar Masjid Nabawi itu kosong, maka Banu Salamah di perkampungan mereka itu berhasrat untuk berpindah datang duduk dekat dengan masjid. Dan perkara tersebut sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi panggil Banu Salamah, mengatakan, wahai Bani Salamah,
balagani annakum turiduna an tantaqilu, sampai berita kepadaku kamu nak pindah daripada kampung kamu nak mai duduk dekat dengan masjid. Faqalu na'am ya Rasulullah aradna, benar ya Rasulullah, memang kami berhasrat dan bercita-cita nak mai duduk berumah dekat dengan masjid. Lalu apa kata Nabi? Ya Bani Salamah, diyarakum tuktab atharukum, diyarakum tuktab atharukum, kekal kamu tinggal di perkampungan kamu, mailah masjid, kerana setiap daripada bekas tapak kaki kamu yang kamu berjalan ke masjid akan dicatat oleh para malaikat, diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah itu satu keuntungan yang kita tak boleh beli di mana-mana atas muka dunia ni? Pahala kebaikan, keredaan, pengampunan, rahmat tak ada jual. Kalau ada jual online, semua berkat beli orang kaya, dia boleh beli banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak, rahmat Allah ni kaya ke miskin ke, berhak untuk mendapatkan rahmat Allah dengan syarat beriman kepada Allah dan istiqamah melakukan amal saleh, sentiasa beristighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masjid ini adalah tempat curahan rahmat Allah. Ajaklah diri dan keluarga untuk datang ke masjid. Pujuklah supaya masing-masing kita datang ke masjid untuk kita imarahkan, sama ada dengan salat jamaah ataupun dengan majlis ilmu dan sebagainya, agar kita menjadi sebahagian daripada tetamu-tetamu Allah yang dicatat ataupun ditulis amalan mereka itu dengan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang nantinya akan dibentangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita hanya sementara. Sesibuk manapun kita ligan dunia, sampai tak ada nak sujud pada Allah, sekuat manapun cinta kita pada dunia, kita ligan 24 jam, tetap dunia ini, tetap dunia ibnatu dunia, dia tetap akan fana. Sehebat manapun dunia yang kita bina, tetap akan. Maka sebab itu kata para ulama, beruntung orang yang meninggalkan dunia. Tinggal dunia bukan mana tak ambil tahu langsung, maksud mereka yang tidak apa, yang tidak jatuh cinta dan tidak terikat hatinya dengan dunia. Dia tinggal dunia sebelum dunia tinggalkan dia. Tuba liman tarakat dunya qabla an tatrukahu, beruntunglah mereka yang meninggalkan dunia. Dunia hanya diambil sebagai ladang untuk dia mengerjakan amalan untuk persediaan akhirat, bukan untuk menjadi abadatud dunia, hamba dunia yang sujud dan rukuknya pada dunia sehingga derhaka kepada Allah. Akhirnya dunia akan meninggalkan dia, dunia tak akan pernah setia dengan kita. Maka kata-katanya para ulama, tuba, beruntunglah, sangat baiklah kebaikan yang sedang menanti liman tarakat dunya qabla an tatrukahu, yang orang yang meninggalkan dunia sebelum daripada dunia meninggalkan dia. Wa tuba liman bana qabrahu qabla an yadkhulahu, beruntung juga orang yang membina kuburnya sebelum daripada dia masuk ke dalam kubur. Dia bina kuburnya dengan amal saleh, maka masuk nanti akan mendapat balasan keselesaan dalam kubur. Macam kita nak balik kampung lah, kita kerja di luar, ada tanah di kampung, tunggu pencen nak balik kampung. Lagi 5 tahun kita dah buat rumah dah, persiap halaman cantik dah, habis pencen kita pun pindah balik untuk berehat di kampung. Itu dunia, kita reti faham. Pasal apa dalam urusan kubur kita tak reti faham. Maka beruntung kata para ulama, man bana qabrahu, orang yang membina kuburnya qabla an yadkhulahu, sebelum dia masuk dalam kubur, iaitu dengan melakukan amal taat dan patuh kepada titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa tuba, dan juga beruntung liman ista'adda qabla an yalqa rabbahu, atau liman arda rabbahu qabla an yalqahu. Beruntung juga orang yang mendapatkan redha Tuhannya, Allah Rabbul Alamin, sebelum daripada dia bertemu dengan Allah nantinya di negeri akhirat. Sebelum berjumpa lagi, dia sudah membina cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum berjumpa dengan Allah, dia sudah setia beriman dengan Allah, dia sudah menghargai kasih dan cinta rahmat Allah kepadanya. Maka orang yang macam ni adalah orang yang mempersiapkan diri mendapatkan redha Allah sebelum sampai hari sebenar dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita ajak diri kita untuk kekal dalam kebaikan, walaupun kita tak boleh lari daripada kejahatan dan dosa, terdedah kita kepada dosa kerana kita tidak maksum. Lazimilah istighfar, bermohon ampun kepada Allah, ajak diri dan keluarga, ajaklah kawan-kawan rakan kita dan para sahabat kita dengan nasihat, bukan dengan mencumuh, bukan dengan maki hamun. Nak nasihat dia panggil apa? Dia panggil nasihatlah dengan apa? Dengan kita kata dengan penuh berhikmah. Nasihatlah bukan dengan makna kita mengeji, menghina, memaki hamun, jauh lagi melaknat dan mencela, tidak. Bukan itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka berilah nasihat itu dalam keadaan tenang,
dan tinggalkan kita bercakap-cakap tentang kejahatan orang sehingga memalukan dia, ataupun tinggalkan sikap kita yang terlalu keras terkadangnya sehingga kita melaknat seseorang itu sebelum daripada dia mendapat laknat daripada Allah. Kita menghukum seseorang masuk neraka sebelum daripada dia mati, kita tak tahu bagaimana kesudahannya. Yang mungkar kita kena cegah, tak boleh setuju, kita kena cegah. Yang ma'ruf kita kena sama-sama pakat tolong, sama-sama pakat abang, pakat ajak dan perjuangkan kebenaran untuk kita ajak. Yang mungkar kita cegah dan kita ingkari. Tetapi bukan tugas kita untuk menghukum orang itu dan orang ini ahli neraka ataupun sebaliknya, kerana semua itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tegur tak salah, tetapi berpada-padalah, jangan sampai memaki hamun. Para ulama buat contoh seperti mana dalam syair kata apa, makanan itu dia panggil apa, la yandaju ta'amu min al-barakin. Dia kata makanan itu tak akan masak dengan api gunung berapi. Maksudnya macam kita nak cucuk rokok, walaupun contoh ni tak harmoni, rokok ni tak bagus lah, masing-masing tahu kan, tapi masing-masing dah ada maklumat, cuma berusahalah untuk mujahadah lah untuk hindarkan. Tapi nak ambil contoh mudah lah, isap rokok, orang tak cucuh api rokok tu guna api orang duk layuk ayam, duk bakar ayam tu. Kalau cucuh puntung rokok dengan api tu bukan rokok, dengan muka-muka tu bakar. Maka begitulah kita dalam nasihat, jangan kita nasihat nak bagi elok tapi kita gunakan kekerasan yang menyebabkan benda itu bukan bertambah elok tapi bertambah jadi tak elok. Berhikmahlah dalam kita menasihati, walaupun begitu bukan hikmah dengan makna kita meninggalkan kebenaran, itu tak kena. Yang benar tetap benar, tetapi perlu untuk kita mencari jalan bagaimana untuk sama-sama kita makmurkan kehidupan dan umur yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan ini dengan kebaikan. Kerana semua kita inginkan kebahagiaan pada hari nanti kita kembali bertemu dengan Allah. Seperti dalam kuliah kita yang lalu, kita doakan seperti mana Allah Subhanahu wa taala himpunkan kita di dunia ini, dapat kita bersalaman, dapat kita berbaris sama-sama dalam saf, sama-sama rukuk dan sujud kepada Allah. Rasa tenang hati kita bila mana kita duduk dalam masjid, mendengar Quran dibacakan, lafaz takbir Allahu Akbar diucapkan, kita iring sama-sama dalam salat jamaah, maka sebagaimana kita merasa tenang dan lazat ketika mana kita berhimpun di sini, kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Allah himpunkan kita nanti dalam ridhanya, dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma innana nahmaduka ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin wahdina kullana ya rabbana ila sawa'is sabil. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. إنك نعم المولى ونعم المجيب لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك تامة أن تقضي حوائجنا وتبلغنا مقاصدنا وتتم نياتنا بفضلك وكرمك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.